Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kelas matematik. Minggu ini kita akan buat ulang kaji balik bab 1 iaitu indeks. Untuk standard 1.1.1 mewakilkan pendaraban berulang. Okey. So saya nak kamu rujuk buku teks muka surat 2. Okay, sebenarnya apa yang kita akan belajar berkaitan dengan tajuk indeks adalah kesinambungan atau sambungan apa yang kamu telah belajar di tingkatan 1. Okey, so kalau kamu ingat lagi di tingkatan 1 kita telah mempelajari bahawa 4 kuasa 3. 4 kuasa 3, apa maksud 4 kuasa 3? 4 kuasa 3 tu bersamaan dengan 4 darab 4 darab 4. So ini adalah tajuk tingkatan 1 yang kamu dah belajar, iaitu bab 3, iaitu kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. So, apa yang kamu akan belajar untuk tajuk indeks ni ada kaitan dengan apa yang kamu dah belajar di tingkatan 1. Okey, nombor 4 kuasa 3. Sebenarnya yang kamu tulis atau yang kamu belajar masa tingkatan 1 hari tu, iaitu cara kita menulis nombor 4 kuasa 3. 4 tu besar, kita kena tulis besar, 3 tu letak di bahagian atas dan saiz dia lebih kecil, ditulis dalam bentuk tata tanda indeks. Sebenarnya yang kita belajar tu sebenarnya kita dah ada kaitan dengan tajuk hari ini juga, iaitu kita menulis 4 kuasa 3 tu sebenarnya adalah dalam bentuk tata tanda indeks, iaitu 4 ialah asas. Okey, 4 iaitu yang besar tu. Ini kena hafal sikit lah. 4 tu ialah asas. Okey, 4 tu asas dan 3. 3 yang kecil tu ialah indeks. Atau yang sebelum ni masa tingkatan 1 kita sebut kuasa kan. So indeks atau eksponen. Ni perkataan baru kat kamu. So kita boleh sebut sebagai indeks atau eksponen. Ni soalan boleh keluar ni. Untuk soalan objektif, soalan bahagian A, boleh juga keluar bahagian B. Benda asas, konsep asas matematik. So macam mana kita nak baca nombor ni? Benda ni ulang kaji balik yang tingkatan 1. Nombor ini dibaca sebagai 4 kuasa 3. Maka nombor dalam tata tanda indeks atau bentuk indeks boleh ditulis sebagai, so secara umum nombor yang dalam tata tanda indeks dia ada dua komponen, iaitu asas. So kalau kat sini kita wakilkan dalam bentuk algebra. A ni huruf A nah. So A ni adalah apa? A ni yang besar ni adalah asas. Kena ingat ni. Ataupun tapak dia. Asas ataupun tapak. Dan di sebelah atas kanan ni ada kecil, huruf kecil. Nombor yang kecil. Tak kira lah nombor apa. So, di sini kita wakilkan dengan pun boleh ubah. Sebab apa? A tu boleh jadi apa-apa sebarang nombor. N pun boleh jadi apa-apa nombor. Sebarang nombor. So, N tu adalah indeks. So, ini yang paling asas yang kamu kena faham. Indeks atau eksponen tadilah. Tapi selalunya kita akan guna perkataan indeks. So, kena hafal. Asas iaitu tapak dia yang besar, yang kecil tu adalah indeks. So, untuk tajuk ni kita akan guna dua ni lah, asas dan indeks. Okey, kita teruskan dengan contoh. Contoh yang pertama untuk tajuk ni. Okey, tulis pendaraban berulang. Benda yang samalah yang kamu belajar masa tingkatan 1. Pendaraban berulang. Maksudnya untuk tajuk indeks ni hanya melibatkan operasi darab sahaja nah. Okey. Berikut dalam bentuk indeks AN. So, apakah asas, apakah indeks yang terlibat? So, kita lihat contoh. Ada 6 contoh dekat sini. Okey, yang pertama. Okey, asas dia ialah 5. So, cara nak tulis, kita kira lah 5 tu ada berapa? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so ada 6. So, jawapan dia bermakna, asas dia iaitu A tu adalah 5. Tulis besar nah. A tu adalah 5. So, N dia ialah 6. So, 5 kuasa 6. Atau 5 indeks 6. Macam tu cara dia. So, untuk yang awal ni, sebenarnya cara nak menulis pun kamu kena tahu. Ada beberapa asas yang kamu wajib letak kurungan. Kamu wajib letak kurungan. Kalau asas dia adalah integer positif, okey, tak perlu letak kurungan macam nombor 1. Sebab asas dia 5. So, integer positif kan? So, tak perlu letak kurungan. Okey. Tetapi kalau asas dia ialah perpuluhan, sama ada positif atau negatif. Contoh macam nombor B ni, nombor 2 ni. So, kamu kena letak dalam kurungan asas tersebut. Sebab apa? Sebab asas ini adalah perpuluhan. Walaupun dia positif.
So, kamu kena buat catatan sikit. Sekiranya asas itu adalah perpuluhan, wajib letak kurungan. Maksudnya, positif pun kena letak, negatif pun kena letak. So, kita lihat nombor 2 ada berapa. Asas untuk 0.3, sifar 0.3 ni ada berapa? 1, 2, 3, 4. So, cara nak menulis, wajib letak kurungan lah. So, sifar 0.3, tutup kurungan. N dia ialah 4 kali. So, sifar 0.3, indeks 4. Okay, boleh lah. So, tulis sikit nota untuk nombor 2 ni. Wajib letak kurungan. Okay, kamu tulis tepi ni nota. Wajib letak kurungan. Okay, nombor C. Nombor C ni confirm lah kena letak kurungan sebab dia integer negatif. Okay. So, 1, 2, 3. So, cara nak menulis negatif 2 letak dalam kurungan. So, indeks dia 3 di luar kurungan. Okay. Okay, begitu juga dengan nombor pecahan. So, pecahan dan okay, so tambah nota sini. Perpuluhan asas. Okay, asas dia nah. Asas perpuluhan okay, atau pecahan. Okay. Kalau kamu nampak asas perpuluhan atau pecahan, kamu kena letak apa? Wajib. Wajib. Wajib apa? Wajib letak tanda kurung. Okay, nah? Wajib letak tanda kurung. Tulis nota, tambah nota. Tak letak salah dah. Saya sebut awal-awal ni. Kamu tak letak salah. Walaupun nampak simple ya. Wajib letak tanda kurung. Tak kira lah positif atau negatif nah. Kalau integer tak apa. Yang negatif saja letak kurungan. Positif tak letak tak apa. Nak letak pun tak ada masalah sebenarnya. Tapi negatif wajib letak kurungan. So, kita lihat contoh yang keempat. So, ini pecahan. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, indeks dia 5. So, 1/4 letak dalam kurungan. Tutup kurungan. Indeks dia 5. Okey. So, seterusnya. Boleh juga berlaku. Kita asas dia adalah dalam bentuk pemboleh ubah. Atau algebra. So, sama je. Kalau ada negatif, kena letak kurungan. Kalau tak ada, tak perlu. So, yang ini ada berapa? M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, bermakna M, indeks 7. Okey. Dan yang ke-6, ada berapa N? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Okey. So, N, indeks 7 juga. So, kira betul-betul lah. Walaupun nampak simple soalan ni, kalau kamu kira tak betul, boleh jadi jawapan kamu akan salah. So, nampak simple. Tapi jika kamu buat kerja tidak teliti, so kamu boleh salah. So, tolong kira betul-betul. Okay, so peringatan kat sini. So, peringatan ni adalah benda yang saya sebut masa tingkatan 1 lah. Kena faham maksud kuasa 2, kuasa 3. So, samalah dengan tajuk ni. Kena faham indeks 6 tu apa, indeks 4 tu apa, indeks 3 tu apa. So, kalau jika kamu nampak, okay, 2 indeks 5. So, 2 indeks 5 tu bukan 2 darab 5 dah. So, 2 indeks 5 tu tidak sama dengan 2 darab 5. Faham tak ayat ni? Maksudnya bukan 2 darab dengan 5, tapi 2 didarab dengan 2, didarab dengan 2, didarab dengan 2, didarab dengan 2. Bermakna nombor 2 tu kita ada nampak dia sebanyak 5 kali. Itu maksud ayat ni. Okay, A, N. A tu asas dia, indeks dia N. So, bukan A darab N. So, bermakna A, N tu berapa? N tu mungkin 7. So, A tu akan ada 7 kali lah. So, 4 indeks 3. Tidak sama dengan 4 darab 3. So, benda ni sama sebenarnya. Cuma situasi dia berlainan. So, kamu kena faham. Bila indeks atau kuasa, bukannya kamu darab asas tu dengan kuasa yang diberi. Tapi berulang kali. Itu yang dikatakan pendaraban berulang. So, daripada contoh di atas, didapati bahawa nilai indeks. Nilai indeks tu lah. Yang kecil tu. Nombor yang kecil tu. 6, 7, 4, 3 tu. Dalam suatu bentuk indeks adalah sama. Sama dengan apa? Bilangan kali asas didarab secara berulang. Secara generalisasi, A indeks N tu apa maksud A indeks N? So, A indeks N tu bermakna A darab dengan A darab dengan A. So, berapa A? N kita tak tahu berapa. Boleh jadi macam-macam. Boleh jadi sambung lagi. Darab lagi dengan A. Darab lagi dengan A. Itulah maksud dia. N tu tengoklah berapa kali. Nah.
So, semua ni adalah kamu kena faham. Ini yang paling asas dalam indeks. So, A tu, iaitu asas tu tidak sama dengan sifar. Asas dia masih ada nilai. Sama ada nombor positif atau nombor negatif. Dia tak boleh jadi sifar. Dia tak boleh jadi sifar indeks N. Tak boleh. Untuk indeks, asas dia mesti ada nilai, sama ada nombor negatif atau positif, sama ada integer, perpuluhan ataupun pecahan. So, ini yang paling asas yang kamu kena faham. Okey, kita teruskan lagi dengan standard pembelajaran yang kedua, 1.1.2, menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks dan sebaliknya. Okey, so tajuk ni bermula buku teks muka surat 4. Okey, semua rujuk buku teks muka surat 4. Okey, so apa yang kita akan belajar untuk 1.1.2, okey, suatu nombor, okey, tak kira lah nombor apa, pecahan ataupun perpuluhan ataupun integer, boleh ditulis dalam bentuk indeks jika, okey, suatu asas yang sesuai. So, kita kena pilih asas yang sesuai. Asas yang sesuai dipilih. Terdapat dua kaedah. Okey, ada dua kaedah yang boleh digunakan untuk menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks. So, apakah kaedah tersebut? Kaedah itu ialah kaedah pembahagian berulang. So, bermakna kita buat operasi bahagi yang berulang-ulang kali. Yang kedua, kaedah pendaraban berulang. So, ini dua kaedah yang kita akan gunakan untuk menulis apa sahaja nombor. Selalunya nombor integer dengan nombor pecahan. Okey, so kita nak tulis dalam bentuk indeks. Bermaksud ada asas, ada indeks dia. Okey. Kita teruskan dengan contoh. Tuliskan 64 dalam bentuk indeks. So, nombor 64 ni kita nak tulis dalam bentuk indeks. Maksudnya dalam bentuk A, indeks N. Okey. Dengan menggunakan asas 2, asas 4 dan asas 8. So, bermakna sesuatu nombor tu dia boleh jadi pelbagai jawapan. Ikut asas yang dinyatakan lah. Okay, so kita lihat yang pertama, kita nak guna kaedah pembahagian berulang. So, untuk kaedah pembahagian berulang ni senang saja. Kamu ingat balik, tingkatan 1 juga kita belajar GSTK dan FSTB. So, pembahagian berulang tu kita bahagi berulang-ulang kali. Untuk pembahagian berulang ni kamu kena bahagi sehingga jawapan akhir tu adalah 1. Macam kita buat GSTK. So, cara dia kamu garis. Okey, garis mencancang, garis mengufuk. Okey, tulis di sini, di sebelah kanan ni 64. So, apa yang kita nak bahagi sebelah kiri ni adalah asas 2 ni lah, bahagi dengan 2. So, bahagi dengan 2. So, 64 bahagi 2 dapat 32. Okey, turun dulu hasil, lepas tu baru garis. Okey, bahagi lagi dengan 2. So, hasil dia dapat 16. Okey, garis lagi. Bahagi lagi dengan 2, hasil dia dapat 8. Okey, garis. Bahagi lagi dengan 2, hasil dia dapat 4. Okey, garis lagi. Bahagi lagi dengan 2, hasil dia dapat 2. Dan yang terakhir, garis. Bahagi dengan 2 sampai hasil dia bawah ni 1. Nampak? Bila dah hasil 1, stop lah. So, macam mana kamu nak tulis jawapan? So, asas dia 2, bermakna A dia 2. So, jawapan kamu akan tulis A dia iaitu 2. Okay, besar. So, indeks dia berapa? So, kira kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jawapan dia 2, indeks 6. Macam tu. Okay, boleh? Okay, kita lihat pula jika asas dia adalah 4 pula. So, step yang sama, cuma bahagi dengan 4. So, 64. Okay, tulis sebelah kanan. So, kamu bahagi dengan 4. So, 64 bahagi dengan 4 dapat 16. Okay. Bahagi lagi dengan 4. Dapat 4 hasil dia. Dan yang terakhir, bahagi lagi dengan 4 dapat 1. So, untuk pembahagian berulang ni, jika asas dia besar, so kita bahagi tak banyak lah. Kalau asas dia kecil, pembahagian kamu tu lebih banyak kali lah. So, asas dia 4, pembahagian dia pun singkat saja. So, jawapan kamu, A dia adalah apa? 4. Okay, itu asas dia adalah 4. So, indeks dia 1, 2, 3. So, 4 indeks 3. Okay. Dan terakhir kita tukar pula asas 8. So, asas dia semakin besar. So, 64 kamu bahagi lagi dengan 8 pula. So, baki dia hasil dia 8 dan bahagi lagi dengan 8, hasil dia 1. So, jawapan kamu asas 8, indeks berapa? 1, 2. So, indeks dia 2. So, nampak tak kat sini? Nombor yang sama, okay, 64, tapi bila asas dia nombor yang berlainan, so jawapan kamu akan dapat
Indeks yang berlainan lah. Jika asas 2, indeks dia 6. Asas 4, indeks 3. Asas 8, indeks 2. Okey, so ini kaedah yang pertama, pembahagian berulang. Okey, sekarang soalan yang sama tadi, iaitu soalan nombor 64. Kita nak tengok pula macam mana nak menentukan nombor 64 dalam bentuk indeks menggunakan kaedah pendaraban berulang. Okey. So asas yang pertama asas 2. So kita buat pendaraban berulang. Kalau tadi pembahagian kita pergi ke bawah, sekarang pendaraban berulang kita susun secara mengufuk. So 2, you darab dengan 2. Dapat hasil apa? Sambil you tulis, sambil you bacalah. 2 darab 2 4. Okey, darab dengan 2 lagi. 4 darab 2 8, darab dengan 2 lagi 16. Okey, 2 darab 2 4, 4 darab 2 8, 8 darab 2 16, 16 darab 2 32, 32 darab 2 berapa? 64. So sambil tulis, sambil you baca hasil 2 darab 2 4, 4 darab 2 8. So jawapannya samalah macam tadi. Ada berapa kali 2 diulang? 2 4 6. So 2 asas dia, indeks dia 6. Okey. Untuk yang kedua asas 4 pun sama. Kita tulis 4 darab 4 berapa? 16. 16 darab dengan 4 pula. Dapat 64. So, jawapan kamu asas 4, indeks 3. Begitu juga dengan asas 8. Okey, 8 darab dengan 8. Terus dapat 64. So, jawapan kamu adalah 8, asas, indeks 2. So, kamu boleh fikir sendiri kaedah mana yang lebih mudah. Sama ada nak guna kaedah pembahagian berulang ataupun pendaraban berulang. So, kamu fikir sendiri kaedah mana yang lebih mudah. Okey. So, nanti untuk soalan, kamu kena ikut kehendak soalan lah. Kalau soalan tu nyatakan guna kaedah pendaraban berulang, kena guna kaedah tersebut lah. Sekiranya tidak dinyatakan kaedah yang mana, so bebas. Kamu nak guna kaedah yang mana pun, tidak ada masalah. Boleh guna kaedah yang kamu rasa lebih mudah. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh. Okey, contoh yang kedua, kita nak tulis pecahan. Okey, nombor pecahan iaitu 32 per 3125 dalam bentuk indeks. Dengan menggunakan asas pun kena indeks lah. Asas dia 2 per 5. Okey, maksudnya di sini, macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Pengangka iaitu 32. Kita kena bahagi dengan pengangka untuk asas lah, 2. 3125 ni penyebut. So, kita kena bahagi dengan penyebut juga. Itu maksud untuk pecahan. Jadi, bermakna kita kena bahagi dua nombor secara berasingan lah. Okay, kita lihat kaedah yang pertama, kaedah pembahagian berulang. So, kita ambil dulu pengangka untuk soalan, untuk nombor yang diberi iaitu 32. So, 32. Okay. So, kita bahagi dengan pengangka asas iaitu 2. Okay, so kita bahagi dengan 2. So, 32 bahagi 2 dapat 16. Okay, bahagi lagi dengan 2. So, 16 bahagi 2 hasil dia 8. 8 bahagi lagi dengan 2 hasil dia 4. Okay, 4 bahagi lagi dengan 2 hasil dia 2. Dan bahagi yang seterusnya yang terakhir hasil dia 1. Okay, so selesai untuk pengangka. Kita selesaikan pula untuk penyebut iaitu 3125. Okey. So kita bahagikan dengan penyebut asas iaitu 5. Okey, so berhati-hatilah bila kamu bahagi nah. So tak apa, kamu tekan je kalkulator. Tulis hasil yang kamu dapat. So 3125 bahagi dengan 5 akan dapat 625. Okey, so kamu tekan kalkulator, dapat hasil, kamu tulis dekat pengiraan. So, bahagi lagi dengan 5. Okay, akan dapat 125. Okay, 125 bahagi lagi dengan 5. Okay. Akan dapat 25. Okay, 25. Kamu bahagi dengan 5. Dapat hasil dia 5. Dan yang terakhir, bahagi dengan 5, hasil dia 1. So, kalau kamu lihat, bilangan pembahagian tu akan sama. Untuk pengangka dan juga penyebut akan sama. Kalau pengangka 5, penyebut pun 5 kali lah kita bahagi. So, macam mana kita nak tulis jawapan?
So, kita kira berapa yang kita bahagi tadi. 1, 2, 3, 4, 5. So, samalah untuk penyebut pun akan jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, ingat balik nota saya tadi. Sekiranya kita nak tulis nombor pecahan dalam bentuk tata tanda indeks, kita kena letak apa? Kurungan. So, jawapan kamu, tulis asas tadi. Asas yang diberi 2/5. So, indeks dia adalah berapa? 5. Okey, kena letak kurungan. Wajib letak kurungan. Okey, so ini kaedah pembahagian. Pembahagian berulang. Bahagi berulang kali sampai hasil terakhir dapat 1. So, untuk kaedah pendaraban berulang, so kita tulis dalam bentuk mengufuk lah. Asas yang diberi 2/5. Okey, pergi ke kanan, darab dengan 2/5. So, 2 darab 2, 4. 5 darab 5, 25. Darab lagi dengan 2/5. So, 2 darab 2 darab 2, 8. 8/1, 25. So, darab lagi dengan 2/5. Okey. So, dia akan dapat 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16/625. Dan yang terakhir, darab lagi dengan 2/5. So, jawapan kamu akan dapat hasil dia akan dapat 32/3125. So, jawapan kamu samalah. Tulis dalam kurungan 2/5. Asas dia ialah 2/5. Indeks yang kamu dapat ialah 5. Okey. So, dua-dua kaedah kamu boleh buat untuk soalan pecahan. Okay, kita teruskan lagi dengan macam mana kita nak menentukan nilai sesuatu nombor dalam tata tanda indeks. Okey, nilai AN. Okey, iaitu asas A indeks N boleh ditentukan dengan kaedah pendaraban berulang. So, kalau kita nak tentukan nombor dalam tata tanda indeks, kita guna kaedah pendaraban berulang lah. Tak perlu, dia ada satu kaedah saja, iaitu kita buat pendaraban berulang. Atau menggunakan kalkulator saintifik. So, memang untuk tajuk ni sebenarnya kita banyak guna kalkulator. Tetapi untuk soalan, kamu kena tunjuk jalan kira. Jawapan tu kamu nak tekan kalkulator, tak ada masalah. So, kamu kena tulis jalan kira, baru kamu tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan. So, kita nak lihat contoh. Hitung nilai bagi nombor dalam bentuk indeks yang diberi. So, 2 indeks 5. Apa maksud 2 indeks 5? Kamu kena tulis dululah. 2 didarab dengan 2. Didarab dengan 2. Darab dengan 2. Darab dengan 2. So, ada berapa kali 2? 5 kali. Kira betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5. So, baru kamu dapatkan hasil. Ini ialah step ni. Yang ni step. Step ni kamu kena tulis. Sebab dia ada markah. So, jawapan kamu tekanlah kalkulator. 2 darab 2 darab 2 darab 2 dan seterusnya darab 2. So, jawapan kamu akan dapat 32. So, untuk dapat jawapan tak apa kamu guna kalkulator. Tapi step kamu kena tulis. Wajib tulis lah. Okey, begitu juga dengan perpuluhan. So, perpuluhan pun samalah. So, kamu tulis dulu. 0.6 indeks 3 tu apa maksud dia? 0.6 darab 0.6 darab 0.6. Lepas tu kamu nak tekan kalkulator, tekanlah, tak ada masalah. So, untuk yang ini, kita tulis dalam bentuk pendaraban berulang ni, tak perlu letak kurungan sebab tak ada negatif. Tapi bila ada negatif, kamu kena letak kurungan. Okey? So, kamu kena tahu waktu bila nak letak kurungan, waktu bila tak perlu letak kurungan. So, jawapan kamu akan dapat 0.216. So, untuk soalan ni, waktu nak dapat jawapan, kamu boleh tekan kalkulator, tetapi step wajib tulis. Okey, so untuk contoh 5, contoh 5 ada di buku teks muka surat 6. Okey, saya nak kamu buka contoh 5, buku teks muka surat 6. So, untuk contoh 5 ni, kamu kena guna kalkulator. Bila kamu guna kalkulator, terus dapat jawapan. Okey. So, bila kamu guna kalkulator, dia ada step dia lah. Kamu nak kena tekan apa, seterusnya tekan apa. Jika kamu tekan tak lengkap, bermakna jawapan kamu, mungkin kamu dapat jawapan satu nombor, tapi jawapan kamu tu salah. Terutama jika nombor tu melibatkan nilai negatif dan juga pecahan. So, kamu lihat peringatan dekat sini. Asas bernilai negatif. Contoh, negatif 2. Ni asas dia. Okey. Negatif 2, indeks 4. Contoh ni lah. Okey, asas bernilai negatif dan pecahan. Pecahan pula contoh 1/8. Asas dia pecahan. Letak kurungan, indeks dia 7. So, dua-dua contoh ni kan.
So, asal bernilai negatif dan pecahan mesti. Mesti tu maksudnya wajib. Wajib. Okey. Wajib ditekan bersama tanda kurung. Semasa menggunakan kalkulator untuk menentukan nilai nombor tersebut. Ini yang saya katakan step tu. Jika kamu tak tekan tanda kurung, kamu ada dapat juga nombor, tapi nombor tu salah, jawapan kamu tu salah. So ini yang pentingnya, kamu kena tahu step apabila kamu nak menggunakan kalkulator saintifik. So ingat So untuk contoh 5, okay, kamu tak perlu salin dalam buku, kamu hanya buat step. Contoh 5 ni kamu ikut step dalam buku teks. Okay, dekat contoh 5 tu ada A sampai E. Yang A tu integer positif, B tu integer negatif, C tu pecahan, D tu pecahan nombor bercampur, E tu asasnya nombor perpuluhan negatif. So kamu lihat step yang dalam ruangan pintar jari tu. So kamu try ikut step dalam buku teks. Saya tak tunjuk dalam slide. So kamu kena try sendiri. Buat sendiri. Tak perlu salin dalam buku pun tak apa. So nanti untuk soalan latihan, kamu boleh test jawapan kamu betul tak kalau kamu guna kalkulator. Okey, yang penting waktu bila kamu nak tekan tanda kurung. Jika kamu tak tekan tanda kurung, jawapan kamu akan salah. Kalau kamu tak percaya, kamu cuba nanti untuk soalan yang ada negatif. Contoh 5B tu. Dia ada negatif kan? Negatif 7, indeks dia 3. Kamu buat dua-dua. Satu yang kamu ikut step yang betul, tekan tanda kurung. Satu lagi yang kamu tak tekan tanda kurung. Dapat jawapan sama tak? Jawapan akan dapat. Tapi jawapan tak sama. Jadi jawapan mana yang betul? So jawapan yang kamu tekan bersama tanda kurung. Itu yang jawapan yang betul. Begitu juga dengan soalan nombor contoh D dan E. Kenapa D? D tu nombor bercampur. So nombor bercampur pun dia ada kurungan. Kamu kena tekan dan juga ada simbol untuk pecahan. Begitu juga dengan E. E itu adalah nombor perpuluhan negatif. So kena tekan bersama-sama dengan tanda kurung. So kamu cuba dua-dua. Langkah yang pertama, kamu ikut step yang betul. Kamu tekan bersama-sama dengan tanda kurung. Yang kedua, kamu tekan tanpa tanda kurung. So apakah jawapan kamu? Akan sama atau berbeza? Confirm berbeza. Tapi jawapan tetap dapat. Hasil tetap dapat. So jika kamu tak tahu step, kamu anggap yang tak tekan tanda kurung pun betul. So tolong ingat step jika kamu nak guna kalkulator saintifik. Okay, so kita dah selesai kelas untuk hari ini. Okay, untuk hari ini saya nak kamu salin soalan. Soalan ni saya ambil daripada buku latihan. Okay, buku kerja lah. So saya nak kamu salin lah soalan ni. Sebab saya ambil banyak buku ni. Sebab tu nombor soalan ni tak tersusun. Jadi kamu susun baliklah soalan . So latihan bahagian A nombor 1, nombor 2. Okay, untuk bahagian A objektif . Okay, yang ni kamu tukar jadi nombor 3. Okay, yang bawah ni tukar jadi nombor 4. Okay, so kamu salin soalan. Dalam bahasa Melayu sudahlah, yang bahasa Inggeris tu tak perlu. So kamu salin soalan dan carilah jawapan. Okay, ini untuk bahagian A. Okay, untuk soalan bahagian B. So soalan ni pun kamu kena salin . Okay, kamu salin ikut. Kamu buat jadual. So soalan nombor 1 ni dalam bentuk jadual. So lengkapkan jadual berikut. Okay, so soalan dia dekat baris yang pertama ni lah. Okay, dia ada tunjuk contoh dah dekat sini. Okay, so contoh kat sini 3, indeks 4 ni. Jawapan dia, asas dia 3, indeks dia 4. So kamu lengkapkan yang ada berapa lagi soalan? 2, 4, 6, 8, 9. Okay, lengkapkan. Buat jadual. Perbesarkan jadual kamu tu. Dalam buku, dalam soalan ni memang nampak ruangan dia kecil. So kamu buat sendiri jadual kamu yang besar supaya jawapan kamu tu nampak kemas. Okay, untuk soalan nombor 2, kembangkan setiap yang berikut. Maksud kembangkan tu kamu tulis dalam bentuk pendaraban berulang. Okay, kamu tulis dalam bentuk pendaraban berulang. Tak perlu cari hasil. Tulis saja dalam bentuk pendaraban berulang. Okay, itu yang dikatakan kembangkan. Okay, so ini soalan nombor 2. Pun sama. Kamu kena salin soalan. Okay. Seterusnya, kita lihat soalan yang berikutnya.
Okey, kita teruskan. Yang ni soalan nombor 3 nah. Kamu tukar soalan nombor 5 ni jadi soalan nombor 3. Okey. So, ungkapkan nombor yang berikut dalam tata tanda indeks dengan menggunakan asas dalam kurungan. Okey. So, kalau contoh yang diberi ni dia guna kaedah pendaraban berulang. So, ikut kamulah. Kalau boleh kamu buat dua-dua lah. Ada kaedah pembahagian berulang, ada kaedah pendaraban berulang. Nah, so buat kedua-dua cara supaya kamu mahir untuk kedua-dua cara. Cuma untuk soalan ni tak ada soalan dalam bentuk pecahan. Soalan dia bagi dalam bentuk integer sahaja. Nah, so kalau boleh kamu cari lagi soalan tambahan yang ada asas dia dalam bentuk pecahan. Macam contoh tadi ya, yang saya tunjuk tadi tu. Nah, so kamu cuba buat. So kalau ikutkan ruangan ni memang sempit ni. Kamu nak buat memang tak sesuai lah kalau kaedah pembahagian berulang. So kamu salin soalan, kamu susun sendiri. Jarak-jarakkan antara satu soalan dengan satu soalan. Biar lebih biar ruang tu lebih besar tak apa, supaya kamu punya step tu nampak kemas. So saya nak untuk soalan nombor 3 ni kamu buat kedua-dua kaedah. Maksudnya kalau soalan A buat pembahagian berulang, soalan B kamu buat pendaraban berulang, soalan C kamu buat pembahagian berulang, soalan D kamu buat pendaraban berulang. So kamu aturlah soalan mana yang kamu nak guna kaedah darab, soalan mana kamu nak guna kaedah bahagi. So yang keempat, hitung nilai bagi setiap yang berikut. So hitung nilai ni maksudnya kamu tulis dulu dalam bentuk pendaraban berulang. Macam contoh ni kamu tulis dulu. Lepas tu jawapan kamu ikutlah kamu nak guna kalkulator ke atau kamu nak kira secara manual pun tak ada masalah. Yang penting kena tulis dulu sebagai pendaraban berulang. So itu saja untuk kelas kita pada hari ini. So saya harap kamu dapat siapkan semua latihan, dan yang penting kamu kena salin dulu nota saya, walaupun mungkin sebelum ni dah salin semasa belajar dengan Cikgu Kashmi. Salin lagi apa yang nota yang saya dah bagi pada hari ini. Okay, so kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.